Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, Jumaat 21 Jun 2024. Pembangunan teknologi solar terapung dijangka akan menambah kapasiti pengeluaran tenaga hijau di Sarawak sekaligus memenuhi keperluan pasaran tenaga boleh diperbaharui di rantau ini. Bercakap kepada pemberita selepas melawat tapak projek pembangunan solar terapung di empangan hidro Batang Air, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu solar terapung di Batang Air mampu mengeluarkan 50 megawatt tenaga elektrik, manakala empangan hidro Batang Air sudah mampu mengeluarkan sejumlah 108 megawatt tenaga. Justru apabila siap pada Oktober tahun ini, Batang Air akan mempunyai pembangunan infrastruktur tenaga solar dan hidro yang dapat menghasilkan sejumlah 158 megawatt tenaga. Pada masa sama, pihak kerajaan melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dan Sarawak Energy Berhad SEB sedang mengkaji dan merancang pembangunan solar terapung di empangan hidro Bakun dan Murum, masing-masing mempunyai potensi untuk mengeluarkan sejumlah 500 dan 600 megawatt tenaga. Setakat kini hanya 2% daripada keluasan 8,500 hektar permukaan air Batang Air digunakan untuk projek solar terapung dan projek tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan lagi. Jadi sudah ada ruang untuk kita menambah lagi penjanaan tenaga yang menggunakan solar. Saya membuat calculation saya sendiri. Kalau kita menggunakan hanya 60%, 60% of 8,500 hektar, 60% saja, potensi keluaran tenaga melalui solar lebih kurang 2 gigawatt, 2,000 megawatt. Beliau juga yakin terdapat pelabur swasta turut berminat dalam pembangunan teknologi hijau di kawasan Batang Air, Bakun dan Murum. Penyertaan Malaysia ke dalam BRICS dijangka bukan sekadar memberi implikasi kepada pengukuhan mata wang. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, penyertaan itu dijangka berupaya memperkasakan pelbagai sektor lain seperti pelancongan. Dah juga dari segi madah okeylah. Dari segi pun kos ya, ibuh diberikan cukai kah, diberikan harga lagi murah kah. Jadi, it's an endless possibilities. Dato' Hanifah bercakap kepada pemberita selepas pelancaran Talent Bank di Kuching. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mengesahkan permohonan Malaysia untuk menyertai BRICS. Pada majlis itu, Dato' Hanifah turut berharap Talent Bank atau gedung bakat yang diterajui Yayasan Peneraju berupaya menaik taraf keupayaan para pencipta bumi putera. Bank terbabit juga menyasar untuk melahirkan seramai 10,000 bakat pemimpin berimpak tinggi menjelang 2030. Sarawak akan memberi sokongan penuh kepada dasar pendidikan serta latihan teknikal dan vokasional TVET Negara 2030 dengan melengkapi polisi sedia ada di peringkat negeri seperti digariskan dalam PCDS 2030 yang menekankan aspek peningkatan sebanyak 20% pendaftaran pelajar TVET yang akan menjadi modal insan dalam pembangunan ekonomi negeri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata TVET sekarang ini dilihat sebagai satu game changer pada sistem pendidikan masa kini dan seharusnya menjadi keutamaan kepada belia dalam menyambung pengajian. TVET turut menjanjikan kebolehpasaran yang tinggi melebihi 90% dan sentiasa mendapat permintaan daripada industri. Di samping itu, TVET mampu menghasilkan job creator di mana lepasan TVET yang telah menjadi usahawan dapat menawarkan peluang pekerjaan kepada komuniti masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Outreach Jelajah Madani Jom Masuk TVET Zon Sarawak 2024 di Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh wakilnya Ahli Majlis Bandaria Miri, Kaunselor Jeffrey Pang. Program ini merupakan inisiatif berterusan Jabatan Pembangunan Kemahiran ke SUMA dalam memberi pendarahan kepada komuniti dan masyarakat mengenai TVET. Menghimpunkan 40 pempamer terdiri daripada penyedia latihan TVET, industri, agensi awam dan swasta. Pelbagai aktiviti termasuk pameran, program temuduga oleh 20 agensi dan syarikat terkemuka sekitar Miri dan seminar TVET. Di Miri hari ini sehingga Ahad nanti diadakan Karnival Perpaduan sempena sambutan Minggu Perpaduan peringkat bahagian Miri.
Menurut Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sarawak Dirwana Azul, semasa ditemu bual dalam rancangan Bual Bicara Miri FM berkata aktiviti menarik yang diadakan ke arah memupuk keharmonian masyarakat merangkumi aktiviti sukan dan permainan, kesenian, kebudayaan, pameran agensi kerajaan dan jualan. Usaha ini bagi mewujudkan keharmonian dalam kalangan penduduk berbeza latar belakang, agama dan suku kaum sekaligus membawa kesatu paduan serta pembangunan negara lebih mampan. Bersempena dengan Minggu Perpaduan ini, kita buat program-program yang yang boleh menghubungkan masyarakat-masyarakat melalui program ekonomi, program sukan, kebudayaan dan ada juga program yang berbentuk berbentuk kebudayaan warisan antara kita. Sekurang-kurangnya 3,000 pengunjung pelbagai peringkat umur dijangka hadir ke Festival Ma'al Hijrah 1446 Hijrah Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS pada 12 hingga 14 Julai depan di Masjid Jami' Negeri Sarawak. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS, Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai, angka berkenaan merupakan jangkaan kehadiran pada satu-satu masa mengikut aktiviti. Festival ini merupakan inisiatif LAKMNS menyemarakkan sambutan Tahun Baharu Hijrah serta menyampaikan ilmu berkenaan Tahun Baharu Hijrah kepada masyarakat. Festival ini digunakan sebagai platform untuk menyemarakkan masjid dan menjadikan sistem masjid sebagai pusat ibadah. Di mana saya katakan tadi, juga kita ingin untuk mempromosikan gaya hidup sehat, melandaskan pada nilai-nilai agama melalui inisiatif program yang mencorak kehormatan, kekeluargaan, sukan dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media sempena festival berkenaan di Baitul Makmur 2 Kuching. Antara aktiviti sempena festival ini ialah Malam Cinta Rasul, Kembara Berbasikal, Hijrah Run, pameran kerjaya dan pendidikan serta pertandingan seperti badminton, tenpin bowling dan e-sukan. Turut diadakan jualan ramah dengan kerjasama KPDN pada 13 dan 14 Julai. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 6 Miri mengadakan operasi mengejut semalam menerusi operasi Kuda Laut ke premis-premis yang telah ditetapkan di sekitar bandaraya dan luar Miri. Ketua Bahagian Forensik Kebakaran Zon 6 Miri merangkap Ketua Operasi Penguasa Bomba Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal berkata operasi ini bertujuan untuk memastikan sistem pemasangan keselamatan kebakaran berfungsi dengan baik di premis yang ditetapkan. Katanya fokus utama mereka adalah control panel kerana ia melibatkan premis dengan orang awam. Sekiranya control panel diganggu, diaktifkan ataupun disembunyikan, bermaksud bomba akan lambat terima respon. Jadi itu adalah satu kesalahan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pemeriksaan mengejut ke premis di sekitar Bandaraya Miri. Mengikut rekod pada 2023, didapati 33 premis telah melakukan kesalahan di mana kontrol panel telah diganggu, disembunyikan atau dinyah-aktifkan. Ujarnya kompaun dikeluarkan kepada mana-mana premis melanggar peraturan dan perlu dibayar dalam tempoh 3 bulan dan sekira gagal dibayar, kes akan dibawa ke mahkamah. Sasaran serbuan dilakukan ke 70 buah premis di sekitar Miri dan di luar kawasan Miri melibatkan pejabat, kedai, pasaraya, tempat berkumpul dan kawasan perumahan sekitar Miri. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.